Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga beramal ibadah lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Apa khabar para penonton sekalian? Bertemu lagi kita dalam siri Ramadan 2023 #sempurnakan solat episod kedua hari ini. Ramadan yang kedua. Apa khabar semua? Apa khabar diri dan apa khabar Ramadan kita? Adakah kita tahun ni lebih bersungguh, lebih bersemangat untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan ni ataupun lebih lemah? Tanya diri sendiri. Tak perlu kita nak sebarkan pada orang lain bagaimana kita. Okey. Kita recap sikit apa yang telah kita pelajari semalam dalam episod pertama, iaitu tentang apakah benar solat itu, solat fardu, solat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Betul ke? Jawapannya ya. Kita dah bincangkan semalam, kita dah kemukakan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, di mana Rasulullah sendiri yang mengatakan solat itu tiang agama, solat itu salah satu daripada rukun Islam. Jadi solat itu wajib bagi setiap individu yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap individu yang bergelar Muslim yang menganuti agama Islam itu hukum solat adalah wajib. Jadi jika ada orang yang kata solat tu tak wajib, solat tu tak ada masalah nak tinggalkan, solat tu cukup sekadar niat, cakap dia tu semua mengarut, ajaran mana kau bawa ni? Tanya dia. Tanya dia apa bukti dia. Dia mesti takkan boleh jawab. Kerana apa? Kerana dia sendiri dah bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Itu yang pertama. Jadi hari ini kita akan bersambung tentang bagaimana solat itu bagaimana solat itu memberi impak dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi pertama sekali saya ingin memetik daripada surah Al-Ankabut ayat 45 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hanya sepotong daripada ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya solat itu mencegah diri daripada perbuatan yang keji dan munkar. Ayat ke-45 surah Al-Ankabut. Jadi, persoalannya bagaimanakah dan adakah benar solat itu mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran? Kalau tanya saya, jawapannya ya, betul. Sebab pertama sekali Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran dan kita boleh cuba untuk untuk apa? Untuk amalkan. Adalah beberapa sahabat saya yang message saya, dia kata dia nak berubah, dia tanya macam mana dia nak berubah. Jadi nasihat saya satu benda, kalau kita nak berubah daripada apa-apa sahajalah, maksudnya daripada environment yang kita sekarang ni, mungkin kita dalam environment yang orang kata toxic ataupun environment yang tak elok, kawan-kawan kita mempunyai kawan-kawan yang bukanlah teruk kan, tapi nauzubillah min zalik, moga dijauhkanlah, tapi tidak mementingkan solat, tidak mementingkan kewajipan Allah dan melakukan apa yang telah Allah larangkan. Jadi bagaimana kita nak berubah? Pertama sekali, semestinya kalau kita dalam environment tersebut, kita buat suatu perkara tersebut kerana pengaruh sahabat kita atau environment, tidak lain tidak bukan mestilah kita kena tinggalkan environment tersebut. Betul. Akan tetapi bila kita nak cerita tentang nak perubah diri ni, nak hijrah diri ni daripada diri yang sebelum ni jadi yang seorang yang lebih baik, adalah saya nasihat mereka solat. Solat, kalau tak solat langsung sehari sebelum ni, at least solatlah. Walaupun satu hari dapat satu waktu, kira ada perubahan yang lebih baik. Slowly ajar diri
Mula-mula tak dapat solat subuh, okey, solat Zuhur, pelan-pelan didik diri, solat Zuhur, lepas tu solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak dan subuh. Sampailah daripada sikit, daripada tak solat langsung, mula solat satu waktu, dua waktu, sampailah cukup 5 waktu, dan kemudian ajar diri bagaimana untuk solat tepat pada waktunya, pada awal waktunya. Dan paling penting sekali, sebelum kita menunaikan fardu solat ni, kita mesti tahu beberapa perkara penting, iaitu yang menyebabkan solat kita itu sah dan solat itu batal dan solat itu tidak diterima. Apa dia? Semestinya lah rukun-rukun solat, sebagaimana kita perlu, itu rukun solat tu kita akan bincangkan kemudian. Tapi dari episod kali ini, saya akan sentuh sedikit bagaimana solat itu memberi impak dalam kehidupan kita. Jadi pertama sekali, solat tu sebenarnya dia mengajarkan kita disiplin. Kenapa? Kerana solat ni ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Betul. Dan setiap solat ni, setiap waktu ni dia ada mempunyai waktu-waktu yang tersendiri. Kita bukan boleh solat zuhur pada waktu asar, bukan boleh solat maghrib pada waktu subuh, isyak pada waktu asar, bertukar-tukar. Tak, bukan begitu cara dia. Tapi solat setiap waktu ni ada waktu khusus, dan kita mesti lakukan pada waktu tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Maksudnya subuh ada 2 rakaat, kita mesti buat 2 rakaat, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Zuhur, asar ada 4 rakaat, begitu juga dengan isyak. Maghrib ada 3 rakaat, kita tak boleh persoalkan kerana itu telah apa yang telah diajarkan dan kita mesti lakukan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu yang pertama. Kemudian sebelum kita solat, kita mesti mengambil wuduk. Mengambil wuduk tu satu perkara yang boleh dikatakan sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana solat tu tak akan sah kalau wuduk kita tak sah. Bagaimana kita nak melakukan solat kalau wuduk kita pun dah tak betul? Jadi itulah perkara sebenarnya, macam mana solat tu memberi impak dalam kehidupan kita. Kemudian seterusnya, apa yang saya nak sampaikan, seperti mana yang saya katakan tadi, solat itu sebenarnya mengajarkan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Sebagaimana saya sebut tadi, solat tu perlu dilakukan pada waktu yang telah disyariatkan, perlu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Bukannya kita boleh lakukan pada bila-bila masa yang kita mahukan, pada bila-bila masa yang kita inginkan, tidak boleh. Jadi dalam kehidupan seharian kita, kita ni bekerja. Macam contohnya saya jaga ladang, atau kalau balik rumah kadang-kadang saya buat p-hailing, hantar-hantar makanan, hantar barang dan sebagainya lah. Jadi kita mesti ada aturan waktu kita. Kita mesti check, oh tengah buat kerja ni tapi dah pukul 12.30, okey, dah kena berhenti kan. Dah kena berhenti sebab apa? Sebab nak makan mahagi, nak siap-siap nak solat, nak kena bersihkan diri dulu, nak berwuduk lagi, nak berehat, nak, kalau bulan puasa ni tak boleh lah nak makan minum kan. Tapi kalau bukan bulan puasa, nak kena ambil sedikit makanan atau minuman untuk segarkan diri supaya kita boleh solat tu dalam keadaan yang khusyuk kan. Jadi sebenarnya itu saya kata, solat ni mengajarkan kita disiplin. Dengan disiplin tu kita boleh achieve macam-macam benda. Tapi walaupun memanglah takdir Allah tu Allah yang tentukan, sama ada Allah nak beri ataupun tidak, itu ketentuan Allah. Tapi yang paling penting sekali kita usaha. Jadi bagaimana kita nak usaha, itulah kita kena disiplinkan diri. Dalam apa-apa pekerjaan sekalipun, sebagai contohnya jadi polis, jadi askar, jadi engineer, doktor, sebagainya. Kalau tak disiplin, maka terombang-ambinglah organisasi tersebut. Cuba bayangkan, polis yang sepatutnya menangkap penjenayah, dia tak tangkap penjenayah. Kenapa? Kerana dia disuap, menerima suapan. Sedangkan polis tak boleh terima suapan. Dan Allah SWT juga dah larang kita umat Islam daripada mengambil dan memberi rasuah, memberi suapan, rasuah. Jadi agaknya macam mana kita nak maju, nak berjaya jika kita tidak disiplin, jika kita tiada integriti diri. Jadi tanyalah diri sendiri. Jika kita nak berubah, kita nak lakukan perubahan, nak hijrah daripada jadi seseorang yang lebih baik daripada yang semalam,
tidak lain dan tidak bukan nasihat saya sendiri untuk diri saya dan juga para penonton sekalian, mulakanlah dengan solat. Perbaharui, belajar bagaimana nak mengambil wuduk dengan sempurna dan solat dengan sempurna. Jadi itulah yang akan kita bincangkan dalam siri Ramadan kali ini. InsyaAllah saya mengharapkan dengan siri Ramadan 2023 ni, hashtag sempurnakan solat adalah sedikit manfaat yang dapat diambil oleh para penonton dan juga diri saya sendiri, untuk kita mementingkan apa-apa saja Allah nombor satu. Rasulullah juga dah kata dah, jika kita nak merasakan kelazatan iman, halawatul iman, kita mesti meletakkan Allah dan Rasul melebihi kedua-dua orang tua kita, iaitu ibu dan ayah kita. Jadi kalau kita nak rasakan kemanisan iman, letak Allah nombor satu. Jadi bagaimana kita nak letak Allah nombor satu dalam kehidupan seharian kita? Benda yang wajib kita mesti tunaikan, iaitu apa dia? Solat 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan 2023. InsyaAllah jumpa lagi dalam episod akan datang. Teruskan setia dengan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.